Assalamualaikum dan apa khabar? Selamat kembali ke Berita FTV. Hari ini 9 hari bulan Julai dan kita punya berita besar ini ialah pelancaran Toyota Corolla Cross di pelancaran global berlaku di Thailand, dan kita dapati Toyota punya ada senyap-senyap telah bersiap sedia dengan sebuah produk baru, sebuah produk SUV baru. Jadi yang menariknya, dia pun dah ada baru saja launching Toyota RAV4 yang itu patutnya lah bersaing dengan Honda CR-V, tetapi bila kita tengok dia punya specification nampak macam tak pula, ataupun harga je pun tak ada mahal lagi daripada CR-V. Jadi sekarang ni dah melancarkan satu lagi produk pula, dan yang menariknya kali ni Corolla Cross ni, ini baru betul-betul produk yang berasaskan pada platform segmen C lah. Jadi menggunakan platform yang sama dengan Corolla, pasal nama dia pun Corolla Cross iaitu TNGA-C lah, Global Architecture C. Dan ini barulah sekarang ni produk ni sama dia punya segmen dari segi platform dengan CR-V, tapi dia punya size ni semua kita tengok nanti. Sekali kita akan bincang lagi dengan lebih mendalam lagi. Jadi kereta ni menggunakan platform Corolla, jadi dia punya menggunakan samalah suspension semua sama, menggunakan torsion beam yang sama, dan juga dia punya dimensions tu lebih kurang sama. Tapi kat sini nanti kita nampak ada beberapa perubahan lah dalam dia modifikasi untuk menjadi sebuah SUV. Jadi reka bentuk dia nampak macam sama, dia mengikut trend terbaru iaitu daripada Toyota, dengan grill yang besar, dan grill ini dengan mata sepet tu nampak garang lah. Dia menggunakan gaya yang sama seperti dengan RAV4. Jadi bila kita tengok tu mula-mula nampak macam RAV4, tapi bila tengok dekat-dekat betul-betul, oh bukan. Dia punya grill baru dia tu muka garang. Kalau sebiasa kita tengok grill kereta setengah rumah muka senyum, yang ni muka garang memang. Tengok dia ni. So disebabkan dia menggunakan Corolla ni, so dia punya size semua tu, segmen C tu agak besar jugalah. Dan antara benda-benda yang kita tengok dalam dia punya dashboard semua memang ada iras-iras reka bentuk Corolla. Kalau tak sikit banyak sangat, saya rasa nampak lah, memang nampak gaya tu macam dia ambil inspirasi daripada Corolla tu lah. Dan kereta ni memang strictly 5-seater, dia bukan 7-seater. Dan kita tengok kereta ni dia menawarkan ruang yang lapang lah dalam kabin semua macam biasa. Dan dia punya luggage space pun juga agak besar, 487 liter. Sebabkan yang menggunakan platform kereta, dia punya turning radius dia quite small lah, 5.2 meter. Dan of course dia punya handling tu, bila kita bawa ke the new Corolla lah, semalam kawan tanya kan pasal tentang the new Corolla. I said kalau sebelum ni kita kira boleh resign the Corolla tu sebagai kereta pakcik, tapi yang sekarang ni memang it gives a fight lah against whatever other car in segment C. So yang ini saya expect juga akan menjadikan kereta ni lebih responsif dan agak kompetitif dengan pesaing-pesaingnya lah. Dia kata dia dah optimize the suspension geometry lah, dan menggunakan bushing yang lebih besar dan lebih lembut untuk menjadikan kereta ni lebih selesa. Jadi in terms of dia punya safety equipment tu, dia orang kata ini ada Toyota punya adaptive cruise control semua, dan all the features yang memang ada pada kereta-kereta baru lah. Dan juga datang dengan variant hybrid. Ini satu yang menarik lah, yang datang dengan variant hybrid. Dan menurut Toyota, kereta ni dengan dia punya enjin baru ni, 1.8 liter ni akan boleh mencapai 6.5 liter per 100 km. Kalau yang menggunakan yang hybrid, 4.3 liter untuk setiap 100 km. So ini sangat-sangat bagus, dan kita berharap nanti kalau kita dapat uji kereta ni, kita nak tengok lah. So kalau kita tengok dari segi dimensi kereta ni banding dengan Corolla, so kalau kita tengok kereta ni, dia punya panjang dia 4,460, Corolla tu 4,630. So untuk Corolla dia panjang sikit pada kereta ni, dan dari segi dia punya lebar dia, yang ni 1825, Corolla tu 1780, so dia lebar lagi daripada Corolla. Dan daripada tinggi, of course dia lebih tinggi lah. Corolla 1435mm, dia 1620mm. Jadi kenapa dia pendek daripada Corolla? Sebab dia pendek ialah because kereta tu dah tinggi. So bila kereta tu dia dah tinggi, dia tak makan banyak sangat ruang untuk kaki passenger. Jadi situ juga kita tengok di mana dia punya wheelbase atau jarak ganda dia berbeza dengan Corolla. Dia punya jarak ganda dia 2640, manakala Toyota Corolla dapat jarak ganda ialah 2700mm. Jadi ada perbezaan 60mm ataupun 6 cm.
Jadi perbezaan jarak ganda ini juga menunjukkan bahawa mereka tidak memerlukan ruang sebegitu banyak untuk ruang penumpang. Kata asal bila kita duduk tinggi sikit lagi, kita tak rapat sangat dengan lantai, tak perlu berlunjur. Jadi bila tak perlu berlunjur tu, jarak antara kursi tu boleh rapat sikit lah. Dan ini sebenarnya dapat digunakan untuk membuka ruang belakang bagi membuatkan ruang barang lebih besar dan reduce panjang overall length of the car. So ini nak maintain all sorts of balance in terms of the weight and cost and everything. So dia punya berat dia pun okey, 1.3 tons, 1,385 kilogram lah. Dan kereta ni memang front wheel drive. Untuk tak tahu sama ada in the future akan ada all wheel drive punya version ke apa tidak, tapi untuk the launch ni hanya ada front wheel drive. The engine yang digunakan ialah 2 ZR FXE THS2. Engine ni 1.8 liter dan ianya menghasilkan lebih kurang 98 PS dan 142 Newton torque. Dan ini kalau kata yang ada hybrid pula, dia akan ada elektrik motor lah, dan elektrik motor dia menjana 72 PS dan maksimum torque dia untuk elektrik motor ni 163. Jadi kalau kita tengok ni, kalau kita campur 98 dengan 70 dia jadi 160 lebih lah kan. Tapi sebenarnya tak, dia punya according to Toyota, dia punya maximum output dia untuk the hybrid system is 122 PS lah. Of course dia I mean the whole point of the hybrid system is to save fuel, so mungkin the gasoline engine never has full power lah. So the transmission dia electronically control, CVT, and pakai depan McPherson strut, torsion beam sama macam Corolla, dan rear the rear beam is torsion beam lah macam Corolla. So ventilated disc depan dan solid disc kat belakang untuk braking. And tire size dia 215/60/17 depan dan 215/18 belakang. So kereta ni tire dia size depan belakang dia tak sama So itu dia punya fakta-fakta awal lah mengenai Toyota Corolla Cross ni. Dan nampaknya mungkin ini akan menjadi satu option yang menarik untuk di Malaysia lah, pasal Toyota Corolla Cross ni memang semuanya dibina di Thailand buat masa ni. Saya tak pasti sama ada kita akan dapat CKD version di sini ataupun tidak, atau macam mana. Tapi kalau Toyota dapat price produk ni pada lebih kurang antara HRV dengan CRV, dan ini akan menjadi satu produk yang sangat menarik lah untuk pembeli-pembeli di Malaysia. Jadi sekarang ni yang kita tak tahu ialah pricing lah. So kita harap dalam masa terdekat ni Toyota, yang beli Toyota akan boleh bagi kita maklumat lebih lanjut mengenai pricing dan spesifikasi untuk pasaran Malaysia. Dan kita tengok untuk RAV4 ni, dia punya hybrid version tu sampai Toyota dah kena stop orders Dia launching sebulan ambil order, kena stop pasal terlalu banyak permintaan untuk versi hybrid sampai tak cukup. Dia kena berhenti dulu, selesaikan dulu order yang ada ni, kemudian baru boleh ambil order kembali. So yang ini pun kita nampak, saya rasa kalau harga menarik lah dengan apa-apa insentif ke yang mungkin boleh dapat. Ini kalau dengan dia punya additional power dengan fuel consumption dia reduce quite significantly, saya rasa could be a very popular option lah. Kita tak tahu sama ada trend untuk RAV4 hybrid tu akan boleh berulang lah di sini kan tapi saya rasa mungkin ada sesuatu yang menarik yang akan berlaku. Okey, itu saja kita punya berita hari ni, agak pendek, satu model je kita nak cerita. Kalau sempat saya akan cuba buat berita biasa kita. Kalau tak malam ni, besok pagilah ada beberapa berita menarik juga yang kita tengah proses ni. Okey, Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.